Assalamualaikum dan apa khabar? Terima kasih. So, sekarang video seterusnya kita akan masuk dalam modul yang dalam modul LinkedIn Mastery ini, iaitu adalah Creating Effective LinkedIn Profile. So pada video kali ini kita akan belajar berkaitan dengan profile pictures, background image, professional headlines and summary, experience dan juga education and detail, skill dan juga endorsement. Alright, jom kita belajar. Okay, first kali tuan-tuan pergi ke LinkedIn account kepada mereka yang belum lagi pernah buka LinkedIn account. Jadi LinkedIn account ni sama ada kita boleh join menggunakan Google ataupun kita create. Okay, so pada kali ni saya tak akan tunjuklah macam mana nak create account. So tuan-tuan login menggunakan email dan sebagainya. Seterusnya kita akan terus kepada menggunakan platform LinkedIn ni. So nanti tuan-tuan bila daftar, password LinkedIn sama ada nak guna continue with social media which is Google pun boleh, tak ada masalah. Right? Okay. Apabila anda login ke LinkedIn, dia akan rupa platform dia macam ni lah. Tapi ini adalah platform saya, yang mana platform ini boleh kata dah siap lah. Tapi ini antara muka yang ada lah. Okay. Apakah itu button home? Home adalah anda akan masuk ke home ini. My network ni adalah kita nak masuk kepada orang-orang yang kita dah build connection, contact, follower group, detail dan sebagainya. Kalau tuan-tuan perasan dekat belah kiri ini dia ada macam-macam function, tapi tak apa, yang kita terangkan kemudian. Di ruangan job sebenarnya adalah tempat kita nak post kita punya job ataupun kita nak mencari kerja. Okay. Contoh saya pun ada iklankan saya punya job, which is saya post career berkaitan dengan saya punya industri. Messaging adalah kat mana kita nak bermesej dengan orang. Okay, notification ni macam mana kita kalau kita follow orang ataupun orang tag kita dan sebagainya, dia notification. Sama juga dengan social media agency, platform yang lain, dia akan letak notification lah. Manakala Me ini adalah tempat yang mana kita nak setting health, language dan sebagainya. So dalam kes ni dekat di bahagian Me ni juga adalah tempat yang mana kita nak boleh tengok kalau kita ada business page. Okay. So dan sebagainya. So kita masuk pada view profile. So apabila anda view profile, ini adalah profile saya. Okay. So profile ini adalah tempat profile kita yang mana biasanya apabila orang yang join kelas saya, profile ini sebenarnya ada tempat yang kita nak cantikkan kita punya profile. Okay. So kalau contoh di sini boleh saya kata dah siap lah, saya punya profile dah siap. So macam mana nak edit ni sebenarnya tuan-tuan? Anda boleh tekan butang pensel ini. So anda tekan butang pensel, anda isi information lah. Okay, contoh information kat sini, nama, last name tu nama orang tua kita lah, bin lah. Kalau kat orang putih tu last name nama keluarga. So okay, kalau ada issue name letak nama. Lepas tu pronouns ni kalau boleh jangan letak, pilihlah anda lelaki ke perempuan ke. So saya untuk akaun saya letak he dan him lah. Okay. Dan kat sini kita boleh pilih sama ada orang yang boleh nampak profil kita ni adakah semua dan connection. Bagi saya, ambil all link members. Jangan tukar kepada hanya connection saja, rugilah. Okay. Lepas tu ada headline. Okay, headline ni adalah servis yang kita tuan-tuan daftarkan. Tak apa, dan kejap lagi saya akan terangkan macam mana nak buat headline. Okay. Lepas tu jawatan. Okay, jawatan ni sebenarnya di mana syarikat anda bekerja yang sekarang. Nanti saya akan terangkan macam mana nak buat yang kat sini. Okay. Lepas tu anda pilih industri anda. Macam kat sini saya ambil financial service sebab saya adalah financial planner untuk proses perniagaan. Okay, untuk education ni saya terangkan kemudian. Location, letak detail. Sebab apa, kadang-kadang ada setengah orang dia melakukan carian di LinkedIn. Tapi kalau let's say anda letak tempat anda tu tak tepat, takut nama anda tak keluar. Okay. Dan apa-apa yang nak letak lah. So macam saya ada website, saya akan letak kat situ. Okay. So seterusnya dekat bawah ni ada, jangan bawa sikit. Okey, seterusnya kat sini ada custom button. Okey, kita boleh klik edit button ni. Contoh kalau kita nak letak link, yang mana kat sini saya akan terangkan kemudian macam mana nak gunakan ni. Okey, apabila anda dah selesai semua ni, anda klik butang save dan kita discard ulang Okey, so nanti dia akan update status ni. Saya zoom out sedikit. Okey, dalam profile kita ni, dia perlu ada nama dan juga ada headline. Ini adalah headline. Headline tu menggambarkan apakah bisnes yang kita buat. Okay. Tapi sebelum tu tuan-tuan, anda perlu pastikan gambar anda itu mesti kemas.
Jangan letak gambar yang pelik-pelik, jangan letak profile yang tak ada gambar, okey. Contohnya kalau kita buka satu account, kita buat account kat sini lah. Contohlah kita cari satu account kat sini. Contohnya kita cari cari orang nama Muhammad. Okay. Muhammad. Okay. And then kita tekan people. Okay. So, kalau kat sini tuan-tuan, dia ada banyak gambar kan. So, kalau ikutkan, kalau boleh, kena ada gambar. Sebab kalau tuan-tuan ada profil tak ada gambar susah. Okey, contoh macam ni. Muhammad, contohlah. Bila tak ada gambar ni, orang kata siapa orang ni kan? Hantu ke? Ataupun gambar tu tak berapa cantik. Contoh mungkin ada setengah orang letak gambar brand. Kalau boleh, sebaiknya letak muka kita. Jadi bila orang browse through kat sini tuan-tuan, dia akan nampak cantik lah. Jadi kalau contohnya setengah orang tu dia tak gambar. Jadi orang macam ni, tak ada gambar, orang tak tahu siapa. Adakah orang nak berniaga dengan orang-orang yang tak ada gambar ni? Rugilah. Jadi sebaiknya kena ada gambar. Okay, itu yang pertama. Yang kedua dekat tuan-tuan, kalau boleh gambar tu present, dan kalau boleh gambar belakang tu warna putih. Jangan ada gambar belakang ada gambar meja. Jadi kalau betul-betul gambar profesional macam saya akan letak gambar saya macam ni, belakang tu putih. Tapi kadang-kadang saya, contoh hari tu saya letak Merdeka, jadi saya design balik menggunakan Canva. Dekat belakang tu ada bendera Malaysia. Jadi sebenarnya gambar yang profile ni kena cantik. Yang kedua adalah berkaitan dengan kita punya banner ni. Banner ni sebenarnya kena ada gambar juga. Banner ni sebenarnya kalau sebaiknya adalah berkaitan apakah servis yang kita buat. Macam dulu tuan-tuan, saya ada macam-macam jenis banner yang saya buat. Kadang-kadang saya tukar sehingga saya dapat tune apakah banner yang sesuai tentang industri saya ataupun industri tuan-tuan. Jadi banner ni tuan-tuan saya ada bagi template. Jadi you guys boleh check sama ada anda nak pakai banner tu. Tapi kalau sebaiknya banner ambil poin-poin saja berkaitan dengan servis tuan-tuan. Okey, kalau macam dulu saya ada macam-macam jenis banner. Yang dulu yang gambar ni, which is saya letak gambar ni kan. Jadi tuan-tuan, ini adalah akaun Canva. Canva sebenarnya bagi saya dia ada bagi free trial account. Tapi kalau boleh, kalau tuan-tuan rasa nak invest lah. Kalau rasa nak beli terpulang, okay, macam saya memang invest dalam training social media. Lepas tu ni dulu gambar saya letak gambar ni, yang mana cara nak buat dia agak senang saja. Anda pergi kepada home, lepas tu anda boleh cari LinkedIn banner. So dalam Canva ni sebenarnya dia dah ada template dah. Tuan-tuan hanya boleh Google, tuan-tuan boleh cari kalau contoh gambar kan. Okay. Kalau macam contoh macam susah sangat, kadang-kadang saya ambil gambar kosong saja. Tapi kalau nak senang, saya ambil yang this one. Tapi akaun ni akaun pro ya. So akaun pro boleh pakai ni. Tapi kalau tak pro pun agak tak kisah sebenarnya. Tuan-tuan nak gunakan PowerPoint pun boleh. Cuma dalam kelas pada sesi hari ni saya akan terangkan menggunakan ni lah. Contoh macam ni kan, ini adalah free version. Tapi kalau macam contoh ini free sebab dia tak ada gambar logo pro tu. Okay. Let's say lah kita rasa kita nak pakai yang ni lah. So kita customizekan template ni. Selepas daripada tu, tuan-tuan boleh gunakan Canva ni. Macam saya akan buang yang gambar-gambar ni. Misal ni, saya akan letak dan saya akan letak saya punya website kat sini ke www.perwarisanperniagaan.com. Lepas daripada tu saya akan letak kat sini lah business legacy. Jadi kat sini tuan-tuan, untuk profile ni banner ni, kalau boleh tuan-tuan letak berkaitan dengan servis tuan-tuan. Maksudnya bila orang masuk perniagaan tuan-tuan, dia akan keluar gambar ni. Jadi macam ni dia simple. Maksudnya bila orang masuk profile, dia akan cantik. Contoh macam ni, kan nampak kemas sedikit section ni kan. Macam saya dulu tuan-tuan, macam saya terangkan tadi, saya ada macam-macam jenis template dulu. Dulu saya bertukar-tukar saya punya Canva ni, banner ni. Kadang-kadang saya letak ni, and then saya tukar kepada yang this one kan. Lepas tu saya sentiasa tukar, which is apakah servis yang kita nak bagi kepada orang, dan kita letak design. So tak payah susah-susah tuan. Kadang-kadang dalam template ni dah ada dah. Korang ambil lah mana satu. Kalau sebaiknya tak perlu letak gambar kita, sebab gambar kita dah ada dekat sini, kat depan ni. So gambar kita dah ada dekat depan ni. So kalau boleh dekat sini adalah profile banner
servis yang tuan-tuan buat. Tapi kalau rasa nak buat, buatlah. Tak salah pun. Cuma kalau boleh kita tak nak ada redundant. Okay. So apabila kita dah rasa okey, kita tekan butang share, kita download dan kita upload kat sini. So macam mana nak tukar banner ni tuan-tuan? Tekan butang pensel ni and then kita upload change photo. Tapi macam saya tak nak tukar, saya maintain saja. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan pergi butang pensel ni yang belah kat kanan ni. Okay, so kita boleh letak ada language. Kalau kita rasa kita nak letak language Malay kan, kita letaklah Malay. Boleh je, tak ada masalah. So kalau nak letak lah, tapi macam saya tak nak tukar. Saya je nak maintain English saya senang sikit. Right. Lepas daripada tu, okey, yang perlu tuan-tuan tukar adalah link yang berkaitan dengan konten ni. Link yang bila orang nak type kan. Okey, contoh macam ni, saya gunakan link saya Muhammad Ibrahim Abu Bakar kat situ. Kalau contoh akaun baru, kadang-kadang dia ada nombor lah, nombor dia pelik-pelik kan. Jadi tuan-tuan klik butang pensel tadi, tekan butang ni, kita tukar nama kat sini. Letaklah nama sendiri, barulah nampak professional sikit kan. Kalau contohnya nombor ni macam tak best lah, agak susah. Alright. So bila dah selesai, tekan butang save. Okay, macam saya tak nak tukar. Lepas tu saya nak edit content sedikit. Okay, bagi edit content ni mungkin kita nak edit section yang kita nak tukar ni. Tapi macam saya tak nak tukar apa-apa. Saya maintain saja. Alright. Selepas daripada tu, okey, anda ke bawah sedikit, okey, ke bawah sedikit, okey. Yang kita nak betulkan adalah bahagian about ni. Okay. About ni sebenarnya adalah macam saya kalau kita ambil ni, saya buka notepad. About ni sebenarnya adalah apakah yang kita offer kepada klien sebaiknya. Okay. Sebab ada setengah orang dia cerita tentang pengalaman dia. It's okay. Tapi kalau boleh, cerita pengalaman tuan-tuan bagaimana menyelesaikan masalah orang. Jadi di ruangan about ni sebenarnya adalah, tapi yang kita tuan-tuan perlu buat adalah macam mana pengalaman tuan, pengalaman anda menyelesaikan masalah orang. Masalah klien. Okey, masalah klien. Jadi bila tuan-tuan dah ada tentang berkaitan dengan about ni, tuan-tuan letaklah pengalaman macam saya kan. Saya letak template yang saya ada, saya tulis macam ni. Lepas tu saya akan cari owner, target market. Lepas tu apakah macam mana dengan servis yang saya buat ni boleh membantu usahawan. Okey, tapi tak apa. Kejap lagi dalam video berikutnya saya akan ajar macam mana kita nak brandingkan kita punya link ini. Tapi dalam about ni kalau boleh letak, dan macam saya ada letak 7 strategi ni macam mana nak buat. Dan last sekali saya akan letak legacy lah, ataupun bukan legacy, call to action tu. Alright. So di bahagian about ni dia berkaitan dengan ni, dan juga kalau boleh anda tambahlah skill anda. Kalau contoh anda nak, dia pilih 5 lah, succession planning, corporate planning, jadi saya letak kat situ, and then saya tekan butang save. Okay, dekat bawah ni experience. Okay, video ni agak panjang sedikit. Experience ni sebenarnya adalah apakah pengalaman. Jadi kalau boleh anda tekan butang pensel, anda tekan add position. Okay, so kalau contoh macam ni, dulu anda pernah bekerja sebagai apa? Manager di mana? Petronas. Okay, so letaklah manager ataupun tukar ni kan. Okay, so employment type tu ambil lah full time ke, part time ke, self-employed ke kan. Itu anda pilih. Selepas tu anda pilih nama company. Okay, contoh saya pernah bekerja di Petronas. So anda letaklah, kadang-kadang mungkin syarikat yang tuan-tuan pernah bekerja ada, ambil. Tapi kalau contohnya saya tak pernah kerja, contohnya syarikat electrical Kamal Sdn Bhd. Contoh syarikat tu tak ada, tak apa, nak macam mana kan. Okay, so letaklah location, letaklah Kuala Lumpur. Okay, Kuala Lumpur. Lepas tu location, on-site hybrid, dan tuan-tuan letak you punya experience. Maksudnya bila you kerja, tarikh bila dan sebagainya, apa education yang you buat, dan sebagainya. Alright. So bila selesai tuan-tuan dah experience ni, and then you tekan save lah. Dan saya tak nak buat sebab saya dah ada, saya discard saja. Okay. Yang kedua, contoh ada lagi, tambah lagi, add position lagi. Contohnya pernah ni kan, anda pernah bekerja di 10 syarikat, tuan-tuan letak buat. Okay. Macam saya pernah, ni branding saya sebab Faisal Meniaga actually is a page name. Macam saya ada page name. Kalau kita tekan ni, maknanya saya create satu page berkaitan dengan pewarisan perniagaan. Jadi seolah-olah macam saya bekerja di sini. Jadi kalau tuan-tuan tengok, pewarisan perniagaan sebenarnya is a brand. Dia bukan satu syarikat.
Tapi saya create sebab saya nak ada ni lah. Jadi macam page ni, saya masuk bab page. So page ni sebenarnya boleh kita letak information berkaitan dengan page. Jadi dalam page ni dia macam Facebook page dan dia digunakan untuk run iklan. Jadi kat sini ada macam-macam. Kita boleh invite orang, kita boleh buat posting, kita boleh buat artikel, jadi banyak benda. Jadi saya tak nak masuk kat situ. So tuan-tuan letak apakah pengalaman yang anda ada. So kalau ada 10, 10 lah. Kalau ada 20 tak. Macam contoh macam saya, ni tak ada page. Yang atas ni semua ada gambar. Ada gambar, so bila letak lah. Okay. Seterusnya adalah education. Okay, education. So sama juga, tekan butang pensel. Korang letak korang punya sekolah dan sebagainya. Kalau boleh paling okay, kadang-kadang ada orang tanya, tuan saya ada sekolah di kampung, perlu tak letak? Dia sebenarnya tuan-tuan decide. Kalau sekolah kampung tuan tu alumni dia kuat, alumni dia macam setengah VI, MCKK, KUSIA ataupun sekolah MRSM, mungkin sesuai letak. Macam saya, sebab saya sekolah kampung tuan-tuan. Sekolah saya adalah saya sekolah vocational MUA, tapi setakat ni saya tak letak lah. Saya letak saya punya level of university dan juga universiti saya. Jadi diploma saya di UTM, degree saya di MMU. Bagi saya dah cukup dah. Cukup saya letak. Which is kalau contoh sekolah kampung, bagi saya kalau sekolah tu alumni dia kuat, bagus. Sebab apa? Ada setengah tempat tu, contoh MCKK, dia ada alumni dia. Jadi kalau tuan-tuan rasa benda tu nak letak, tuan-tuan letak. Contoh macam MCKK ni dia ada alumni dia boleh letak. Macam saya UTM kan, University Teknologi Malaysia, kita ada alumni kita. Jadi saya akan letak University UTM tempat saya belajar dulu, education saya. Alright. So bila letak tu, pastikan tuan-tuan letaklah skill yang tuan-tuan ada, communication, email dan sebagainya, letak dekat situ lah. Okay. So ini kita back balik. Alright, seterusnya adalah berkaitan dengan certification ataupun skill. Jadi kat sini sebenarnya kadang-kadang certification ni acquire daripada kursus-kursus yang kita attend dekat link ini. Macam saya rajin lah pergi kursus-kursus yang ada ni. Kadang-kadang mungkin ada di office. Macam saya ada private MR, marketing representative punya license saya letak dekat situ. At work ke IFP saya letak. Okay. Apa-apa kursus yang tuan-tuan ada, yang ada tuan-tuan letak sebab dia merupakan satu sertifikat yang kadang-kadang orang akan tengok. Muhammad ni sebenarnya profil yang nak berkawan dengan kita ni siapa orang tu. Okay, lepas tu letak skill. Okay, so skill ni sebenarnya tuan-tuan boleh letak. Okay, tuan-tuan boleh letak skill, contohnya ada kat sini kan, berkaitan dengan ni. Jadi tuan-tuan boleh tekan butang tambah tadi, letaklah. So kalau ada 20 skill, letaklah. Kalau ada skill masak, letaklah. Tapi saya untuk link ini saya tak letaklah skill masak saya kan, walaupun saya memang pandai masak, tapi saya letaklah. Okay, recommendation, okay, given, alright. So dekat sini kalau contoh ada orang bagi recommendation, kita bertekan tu kat sini, Tuan Farid, dia terima kasih banyak Tuan Farid sebab dia ni suka bagi recommendation. Jadi bagi saya baguslah. Jadi kalau ada recommendation ni kita letak. Alright, itu berkaitan dengan profil. Jadi pada sesi kali ini saya tak akan cerita panjang. Cuma kita akan terangkan benda yang lain-lain itu di bahagian section yang lain. Okay. So seterusnya adalah macam mana kita nak buat posting. So senang saja tuan-tuan. Tekan butang create post ni, tulis Assalamualaikum. Biasanya saya suka ambil gambar lah. Contoh kadang-kadang saya boleh upload gambar. Kita ambil gambar daripada laptop kita. Contohnya saya nak letak gambar yang pagi ni kan. Okay. Assalamualaikum. Meeting pagi ni. Contohlah kalau kita nak letak lah kan. Okay. So bila letak tu kita letak post. Jadi dekat link ini sebenarnya untuk apabila kita nak buat post, dia ada schedule. So tekan schedule ni, kita boleh pilih. Macam contohnya bila kita tekan schedule ni, esok pagi 26 bulan pukul 7 pagi akan keluar video ni, which is kita boleh schedule post-post kita. Sama ada kita nak schedule pukul 1.30 ke 2 ke terpulang. Tapi untuk schedule punya kelas ni, sekejap lagi saya akan ajar macam mana kita nak buat konten. So apabila anda dah ada bahan, anda nak pilih schedule ke apa ke, it's up to you, and then kita tekan butang post. Cuma macam saya tak nak post posting ni, jadi saya pun pangkah dan saya pun tuliskan. Okay, so ada macam-macam function yang ada kat dalam ni, dalam link ini. So video kali ini saya cover
Saya dah cover berkaitan dengan profile picture, background image, personal headline dan summary, experience, education, detail dan skandal semua. Jadi ini adalah benda yang perlu ada dalam profile anda supaya untuk pastikan profile anda menjadi lebih cantik, dan apabila orang melawat profil anda, mereka nak berkawan dengan anda. Tapi kalau profil anda tak siap ataupun tak cantik, orang pun macam klik-klik lah nak bergambar, nak berkawan dengan kita. Alright, itu saja pada video kali ini. InsyaAllah yang hadapan saya akan terangkan video modul yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.